ada. Oh bangun. Okay. Dah siap tak tutup topik 3? Sudah. Dah. Wow. Tak ada masalah langsung ke? Settle Ada. semuanya? Ada. Ada. Okay. Kita pergi kat soalan yang awak ada masalah dulu. Nanti baru kita discuss kat soalan yang awak tak ada masalah. Okay, soalan nombor berapa yang ada masalah? Nombor 2. Nombor 2? 6. Nombor 2. Sekejap Okay. Nombor 1 patutnya tak ada masalah kan? Tu straightforward punya soalan. Show equation has root lies between 0.6 up to 1 and then second one in the interval of 1 up to 2. Yang tu patutnya settle kan? Awak pakai algebraic approach yang boleh settle. Kalau rasa nak extravagant sikit awak pakailah graph. Dia tak ada masalah kat situ. Okay. Nombor 2. Nombor 2 ni ada masalah tak? Saya. Tak ada. Tak ada. Maybe lukis Tak graf ada. kot. Maybe lukis graf. Okay. So kalau kat situ dia cakap by sketching two graph on the same axis tapi dia bagi satu je function. Macam mana kita nak buat? Sebab dia kata ada two graph. But then function dia bagi satu je. Apa yang awak buat kat situ? Saya pecahkan jadi Hmm. X kuasa 3 sama Y dengan sama dengan X. kuasa 3, Y sama dengan X tolak 5. Good. Okay. Dario. So kalau question number 2, because they ask for two graph and then dia bagi satu je function. Apa tadi? X cube. Saya dah lupa dah function dia. Plus X minus 5. Okay. X cube plus X minus 5. Okay, awak pecahkanlah. So first function is Y equal to X cube. Second function awak boleh buat Y equal to 5 minus X. And then both graph for sure awak boleh map dah kan. X cube is just a cubic function. 5 minus X graph linear. Boleh pecah jadi function lain tak? Ada tak function lain awak boleh pecah? Ke korang memang pecah macam ni je? Y sama dengan X. Lepas tu Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Boleh ke Miss? X kuasa 2 tolak 4. X kuasa 2 tambah X tolak 5. Maksudnya dia keluarkan X1 tu je. Tak boleh Keluarkan X1 je. macam mana saya nak cakap Macam mana? Ni Sofia ke Ayu? bukan saya buat yang atas tapi saya terfikir kalau orang tu kan X kuasa 3 kan. Lepas tu dia keluar, dia tak boleh keluarkan X, lepas tu dia buat lagi X kuasa 2 tambah X tolak 5. Tak boleh macam tu. Kalau dah keluarkan X kat sini, keluarkan X1 jadi X kuasa 2 kan? Yang ni dah jadi 1. Yang ni dah jadi 5 per X. Betul? Oh dia macam tu Habis tu macam mana awak keluarkan dalam dia hilang Mana boleh. Okay, so second option yang ada kat situ sebenarnya kalau awak nak ambil X cube minus 5 lah. Boleh juga X cube minus 5 lagi satu function akan jadi Y equal to negative X. Kita asingkan dia kat situ. Itu senanglah juga kan. X cube minus 5 awak dah belajar graf awak cubic gerak ke bawah je. Pergi negatif 5. Negatif X je just negatif linear lah kat situ. Dia tak ada masalah pun. Okay. Saya tak payah tunjuk graf lah Awak lukis graf, nampak satu intersection point dan awak tahu dia ada satu real root. Okay. Settle nombor 2. Nombor 3 saya rasa tak ada masalah. Yang ni saya nak awak hantar. Kejap lagi saya nak awak hantar sebenarnya. So kalau tak ada masalah kita go yang ada masalah je. Nombor 3 saya rasa dia soalan straightforward. Betul tak? Ke ada orang tak dapat nombor 3? Tak ada Nombor 4. Tak ada.
Okey, kita pergi nombor 5. Laju ni. Nombor 5, okey lagi. Okey, nombor 6. 6 tu macam kena bincang je. Nombor 6 Miss. Nombor 6 kena bincang. Okey. Kita go number 6. So, show that the equation has one real root lies between x equal to 2 and x equal to 3. If xn is the first approximate root, xn plus 1 is a better approximate root. By using Newton-Raphson method, show that ini equation dia. So, soalan dia pusing sikit. Dia ada kena show dulu equation xn plus 1. Hence, find this root correct to 3 decimal places. Okay. So, equation kita 3 ln x equal to 6 minus x. Okay. So, first step yang kita dah belajar, apa awak kena buat dulu? Kita nak show dia exist between 2 and 3 ni. Jadikan satu persamaan. Jadikan dia satu persamaan. Good. So here you have to define. Ini markah pertama macam biasa. Define awak punya fx. So it's either awak bring everything to your left side. So kalau bring semua ke kiri, kita dapat 3 ln x plus x minus 6. Mana-mana susunan tak kisahlah. Yang ada tu. Ataupun kalau awak boleh juga bring everything to your right side. So awak pindahkan semua ke kanan. Dia tak salah pun. So awak akan dapat 6 minus x minus 3 ln x. Either way, betul. Dia tak salah kat sini. Mana-mana awak nak pindah. Yang penting awak define fx. Ini tempat pertama. Okay. Next dia dah bagi 2 dengan 3. Korang pakai equation yang mana? Yang ni. Yang first. First. Saya pakai yang first Okay, so kita kena substitute lah. So our F2 will be equal to 3 ln 2 plus 2 minus 6. Dapat berapa jawapan? Negatif 1.9206. 06. So this is less than 0. Okay, next one. F3 we have 3 ln 3 plus 3 minus 6. Dapat berapa jawapan? 0.2958. 58. 58. So this is a positive answer. So you have two different sign there. Kita terus dah boleh buat conclusion. Itu markah ke 3. So F2 and F3 have different sign. Saya pakai tulisan shortcut, awak tulis penuh-penuh. Therefore, root exists between x equal to 2 and x equal to 3. Okay, settle 3 markah pertama. Sini markah kedua, sini markah ketiga. Okay, after that dia ada tukar sikit kan. Kita kena show xn plus 1. Okay, still start with the same function. Xn plus 1 equal to Busu, mute busu. okay, dah Alright, kita masuk dalam function. Ingat atas tu fx. So fx kita kat sini dia akan jadi 3 ln of xn plus xn minus 6 divided by kita punya f prime. F prime boleh carilah kat situ. Semua orang tak ada masalah kan nak differentiate. 3 over x plus 1. Alright, so our f prime here would be 3 over xn plus 1. So kalau awak perasan sebenarnya sampai sekarang topik 1, topik 2, topik 3 differentiate tu penting lah. Kalau awak stuck lagi, masih lagi confuse dengan differentiate dengan integrate tu, awak bermasalah nanti. Semua tiga-tiga topik. Tiga-tiga topik so far dia memang ada differentiate, ada integrate. Okay. So now kita punya formula ikutkan Newton-Raphson bermula dengan inilah kan. Inilah markah seterusnya. Okay. But then dia tak nak yang ni. Dia nak equation yang dia suruh show tadi.
So kita macam biasalah, bila soalan show kita tak boleh ada fixed step. Kita kena tengok apa yang dah berubah. Apa benda obvious yang awak nampak dah berubah kat situ. First, bahagian denominator, bahagian bawah ni, fraction dia dah hilang, betul? Apa yang dia suruh show tu. Betul. Okay, so kalau dia dah hilang, benda pertama awak kena buat is equate denominator lah. Darab silang dulu. So yang depan jangan usik. Bahagian atas pun kita tak payah usik. Saya salin balik je. Bahagian bawah ni kita kena equate denominator. Awak kena darab silang lah. Maksudnya assume ni 1/1 cross multiply. Okay. So, if I cross multiply there, kita akan dapat 3 plus xn over xn. Okay. And then dia dah nampak dah tak normal kat situ kan sebab fraction kita dah jadi 3 tingkat. So, bila ada 3 tingkat tak boleh. Apa kita kena buat? Nak hilangkan 3 tingkat tu, apa awak kena buat? Xn tu bawa ni Xn bawah atas. atas. Awak kena flip over lah bahagian yang bawah ni. So bawa naik atas sebab kata awak punya cadangan tadi. So saya flip over dia ke depan So kita akan dapat xn over 3 plus xn. Sebab ni bahagian bawah bahagi. Kita flip dia dah jadi darab. So dia akan darabkan dengan 3 ln xn plus xn minus 6. Okay. And then kita tengok lagi. Kalau tengok dia punya target once again dia dah tinggal jadi satu fraction. Sekarang kita ada 2 term. So kena samakan pembawah lagi sekali. Awak kena cross multiply lagi sekali lah. Ini darab sini, ini darab ini darab ini. Okay. So saya cross multiply lagi sekali. Kat situ kita akan dapat xn times with 3 plus xn. Minus with yang belakang tu semua saya salin je semula. Tak terubah apa-apa. And then the whole thing divided by 3 plus xn. Okay. Macam dah nampak target. Next step. Apa je awak boleh buat sekarang ni? Factorize. Factorize. Awak factorizekanlah common factor yang ada kalau boleh. So apa je yang kita boleh factorize kat situ? Xn je kan yang ada. Betul. Xn kalau saya factorize kita akan dapat 3 plus xn minus 3 ln of xn minus xn plus 6. And then xn dah boleh cancel out. Lepas tu Tambah tolak apa yang patut. tambah tolak apa yang patut. Apa yang saya patut tambah tolakkan sekarang ni? Dah 3 tambah 6. 3 tambah 6 dapat 9. Ini dah berapa? Ni saya buat jalan kerja panjang lah. Kalau awak punya jalan kerja lagi pendek, lagi cepat daripada saya, tak apalah. Saya tunjuk je satu-satu. Okay. Then last step, 3 you can factorize outside lah kan. So kita dapatlah 6. Salah. 3. 3 minus ln xn over 3 plus xn. Okay. Dapatlah show. Settle. Ni biasanya kat sini 3 markah je. Nampak macam panjang tapi sebab saya tunjuk satu-satu tadi. First dia akan proses awak punya munculkan Newton-Raphson tu. And then yang kedua kat tengah-tengah ni nampak macam panjang tapi boleh buat one go sebenarnya. Proses dia tak ada apa, dia just proses cross multiply je sebenarnya kan. Darab silang. So dia ada satu markah je kat situ sebab skill yang sama je berulang. And then last markah untuk awak show lah. Okay. After that, dia suruh start buat Newton-Raphson. Ada tak dia bagi tadi nilai initial? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada nilai initial, kita boleh pilih x0 apa-apa nilai. So, x0 yang awak pilih kat sini, awak pilih berapa?
Kalau saya pilih 2.5. Kalau saya pilih. lah. Orang lain? 2.5. 25. Okey, semua setujulah nak pilih 2.5. Asal Razik asyik keluar masuk. Okey. Kalau 2.3, 2.7, apa? Ya ke? Kat sini dia asyik keluar masuk. Dia macam, awak berada je lah di situ. Okey. 2.3, 2.7 ke semua boleh dah, tak salah. Antara 2 sampai 3 tu apa-apa value pun boleh. Okey. Baik, soalan kita ada hence. Bila hence mesti pakai apa yang dah proof sebelum. So maksudnya kat sini kita tak boleh pakai equation Newton Raphson yang biasa. Yang saya tengah buat star tu. Yang tu tak boleh pakai langsung lah. Awak mesti pakai last part yang awak dah show tadi. Kita mesti guna yang tu. Okay. Let's say lah masa exam keluar soalan macam ni, awak tak berjaya nak proof. Tak apa. Kita ignore part proof macam biasa. Nak jawab soalan Newton Raphson, kena pakai yang bawah ni juga. Jangan pakai yang atas tu lah. Kalau pakai yang atas, awak tak menggunakan hence, nanti tak dapat markah. Clear ke? Faham ke yang ni? Faham. Okay. So kalau nak dapatkan yang ni biasanya sama. Ini markah pertama. Your x naught dia you choose the correct value there. Dia tak kisah pun berapa kat situ. And then, alamak sebentar. Kita mula dengan x1. So x1 substitute your inertia dalam equation yang kita dah show tadi. Yang 3xn tadi tu lah. So dia akan jadi 3 times with 2.5. And then 3 minus ln 2.5 over 3 plus 2.5. Okay. Semua orang dah tiru dah masuk function dalam kalkulator. Dah. Okay, dapat berapa yang first ni? Jawapannya ni, dapat berapa? Saya dapat 2.8414. 8414. Ya. Yang ni baru 4 desimal. Jawapan minta 3 desimal yang tadi. Lupa dah soalan dia. Jawapan minta 3 desimal. So boleh lah. Semua orang dapat yang sama ke? 2.8414. Dapat. Okay. So kita pergi kepada X2. Ini saya tulis satu-satu ni ha. So make sure awak pun mesti tulis satu-satu. Ni careful, especially nanti kita nak UPS lagi 2 minggu. Jangan buat shortcut kat sini. Dalam kerja kena penuh-penuh. Okay, X2 dapat berapa? 2.854. 4 desimal. 8.539. 85. Okay. Kita tak boleh bagi 2.854. Kalau 2.854 ini dah 3 desimal. 3 desimal tu kat jawapan akhir je. Dalam proses iteration kat tengah-tengah ni, jangan bagi 3 desimal dulu. Kalau tak nanti dia berangkar. Salah. Tak dapatlah markah nanti. Okay. And then X3. Dapat berapa X3? Dapat sama jawapan. Dapat sama. Alright, so since your answer yang sama appear twice, so you may stop your iteration now. Kita boleh dapat lah X is finally 2.854. Okay. Dapatlah markah penuh macam tu. Kalau tak dapat show pun kat sini at least dapat markah penuh. Ini dia skill menekan kalkulator je. Make sure awak mesti dapat markah penuh kat dalam Newton Raphson ni. Janganlah dapat markah, tak dapat markah Okay. Ada apa pun nak tanya untuk soalan 6? Tak ada rasa. Tak ada rasanya. Okay. Next kita sambung balik tutorial nombor 7. Nombor 7 tu macam soalan apa? Dalam nota kuliah kan? Okay.
Cuma dia ada twist sikit kat situ. Kalau dalam soalan nota kuliah, dia terus bagi X0 kita berapa. Dalam soalan tutorial ni, dia suruh je find the value tu guna Newton-Raphson, function dia dah bagi. Tapi X0 kita nak mula dengan nilai berapa, yang tu dia tak bagi. Okay, so kalau dia tak bagi, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak tentukan X0 tu? Saya terus salin dulu, dia dah bagi dah function kita X cube minus 180. Okay. So, kalau nak mula Newton-Raphson, kita kena ada X0 sama dengan berapa. So, sekarang ni macam mana saya nak penentukan? Saya nak mula dengan berapa ni? Okay. Korang buat macam mana? Kalau saya buat saya sweetkan 190 tu. Maksudnya saya dapatkan nilai X daripada Fx. Oh, faham? Awak tekan kalkulator ni. Maksud dapat 5.646 kan. Maksud S0 saya decide 5 macam tu. Okay, faham? Okay, thank you Nisa. Yang lain? Kalau Nisa dia kata dia nak pilih X0 tu, dia main tipu sikit. So cube root 180 tu dia tekan dia terus kalkulator. So dia dapatlah 5.6 something. So dia agak-agak kat situ, itulah permulaan X0 dia. Okay. Orang lain? Kalkulator juga. Kalkulator juga. Kejap, hari ni memang ada Ayu dengan Nisa je ke dalam kelas saya? Orang lain tu senyap je. Buat ke tak buat kerja ni? Kat Alam Bazrah. Alam bazar. Masa fokus. Iya ke? Pak Bilal kita hari ni senyap. Apa Dia Pak tak ada Bilal suara buat tu. senyap? Ada tidur. Dia tak ada suara tu. Pak Bilal puasa. Oh, sebab Pak Bilal puasa dia terus tak ada suara lah. Okay, so kat sini betul je. Taktik Nisa buat tu betul je. Cuma kita kena tunjuk macam kita pandai sikit. Jangan nampak macam kita tipu sangat kan. Okay, kita dah tahu tadi. Kalau saya punya root ni 5.6 something, awak tekan kalkulator. Maksudnya kita punya root exist between 5 dengan 6 lah kan sebenarnya. Betul tak? Sebab jawapan kita kat 5.6 something. So maksudnya kita dah tahu dah root kita exist between 5 dengan 6. Okay. So nak nampak pandai sikit kita kena manipulate kat sini. Kita kan ini punca kuasa 3. So kita kena cari nombor kuasa 3 untuk benda ni. Okay, kalau 5 kuasa 3 kita akan dapat 125. Kalau 6 kuasa 3 kita akan dapat 216. Okay. So kita cakap bila nampak sini kita munculkan yang ni, yang saya tulis ni jangan tulis dulu, terus manipulate benda tu. Cakap root exist kat sini. Maksudnya kita nak cari cube root 180. Cube root 180 tu dia mesti berada antara cube root 125 dengan cube root 216. Yang ni faham tak? Kenapa tiba-tiba dia muncul macam tu? Faham Okay, so bila simplify, kita tahulah yang kita nak cari dalam soalan tu sebenarnya dia berada antara 5 dengan 6. Okay, yang saya kotakkan kali hijau tu je yang awak tunjuk kalau masa exam. Yang kat atas ni, jangan tunjuk. Sebab nanti dia nampak lah sebenarnya awak tekan kalkulator. Okay, yang dalam kotak saja tunjuk macam tu. Okay, sebab cube root 180 dia berada tengah-tengah antara cube root 125 dengan cube root 216. So maksudnya cube root of 180 exists between 5 and 6. Yang ni clear tak? Faham tak? Faham. Okay, so X0 tu bolehlah pilih apa-apa nilai antara 5 dengan 6. Awak selalu pilih ambil tengah-tengah kan. Kita ambil 5.5 lah.
Janganlah terus mula 5.6 something. Maksudnya tadi kan jawapan kita 5.6 something kan. Janganlah awak punya X ambil 5.64 ke tiba-tiba nampak lah awak tekan calculator je kat situ. Nampak tak logik sikit. Kita nak pakai calculator, kita kena main tipu-tipu sikit. Okay. So, ambil yang satu desimal 5.5 boleh, 5.3 ke, macam tu lah. Okay. And then, macam biasalah awak kena ada equation. So, your xn plus 1 would be equal to xn minus with your fx is xn cube minus 180 divided by 3xn squared. Okay. So, masukkan awak punya x1 kat dalam function macam biasalah. Yang ni dah ada orang tekan calculator tak? Dapat berapa? Dah. Okay, dapat berapa? 5.65014. 5.6501. Cukup lah dia minta. 01 je. Cukup lah tu. Dia minta 3 desimal kan tadi? Okay. Lepas tu kita pergi kepada X2. 5.6501. Masukkanlah. Dulu masa saya student, saya belajar topik ni pun saya macam tak faham jugalah kenapa kita perlu juga kena tekan. Kena salin benda ni satu-satu. Tapi ikut je lah. Dah dia nak markah kat situ. Okay, seterusnya X2 dapat berapa? 5.6462. 6462. Okay. Dapat berapa jawapannya? Sama. Oh, dapat sama. Okay, dia dah berhenti lah. Dia sampai X3 je. Alright. So, sebab jawapan yang sama dah berulang 2 kali. So, you may stop. Final answer X will be 5.646. Okay. Settle kat situ. Newton-Raphson. Okay. So, macam saya dah cakap kat kuliah, tapi saya tulis dah juga kat sini takut awak tak terdengar apa yang saya cakap masa tu. Nama method kita Newton-Raphson. Newton-Raphson method. Most of the time, during exam memang dia clearly stated Newton-Raphson method. By using Newton-Raphson method, find the root of apa-apa-apa. Macam tu tau, dia punya soalan. Tapi pernah satu tahun, dia tak keluar perkataan Newton-Raphson, dia guna nama proses. Okay. Kalau proses yang saya ulang-ulang ni banyak kali tu, nama proses ni iteration. Okay. So masa tahun tu pernah keluar, dia kata by using iteration process, find the macam tu lah soalan dia. So benda ni sebenarnya dari segi term je lah dia berbeza. Method dia nama dia Newton-Raphson tu nama orang. Proses tu proses iteration. So jangan terkejut, biasakan dengan dua-dua term ni. Masa tahun tu ramai student tak puas hati sebab dia rasa dia masih tak pernah dengar nama iteration tu siapa. Padahal dia benda yang sama je sebenarnya. Okay Settle untuk Newton-Raphson. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi soalan trapezoidal pula. Soalan nombor 8 saya rasa tak ada masalah. Betul tak? Nombor 8 ada masalah ke? Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey. Nombor 9. Nombor 9 ada masalah tak? Relax. Okey. Relax. Kalau relax saya yang nak tanya. Okey. Nombor 9. Part A dia kata exact value. Lepas tu yang part B estimate. Apa beza dua benda tu? Exact beza part A dan value tu kita nak nilai X tu berapa. Okey. Exact value tu nak nilai X dia berapa? Kan nilai persamaan tu. Nilai persamaan tu? Hasil kita masukkan nilai. Apa benda sebenarnya ni? Okay, kalau dia minta exact value, maksudnya awak kena buat integration. Integration biasa itulah. tu. Itulah nak cakap sebenarnya. Kita mencari exact area. Ingat, kita mencari area nilai yang sebenar. Okay, kalau dia suruh estimate pakai trapezoidal rule, maksudnya
awak mencari approximate area. Ni saya tulis hari tu. Kita mencari anggaran. Kenapa dia jadi anggaran? Sebab setiap satu tu dia pecah-pecah, dia assume benda tu membentuk trapezium. Tapi dia not exactly trapezium kan. Dia macam ada apa lekuk-lekuk sikit hujung tu. Dia tak macam bentuk trapezium betul-betul. Sebab tu lah dia ada area-area sikit lah approximate kat situ. Okay. Kita nak tengok lah awak punya ni. Ingat lagi tak skill skill integrate sebenarnya? Ingat. Kita kena integrate 1 up to 4 ln x over x squared. Okay. Okay, so janganlah terkejut kalau keluar soalan macam ni. Dia boleh je kait. Maksudnya topik 1 dengan topik 3. Dia combine dalam satu soalan. Possible. Benda ni pernah keluar, pernah berlaku lah. Okay. So, kalau dia suruh cari integrate tadi, macam biasa, kita kena pakai apa ni? Boleh tak terus integrate? Tak. Kenapa tak boleh? Sebab dia beza. Bawah. Yes. Aha. Apa bawah? Tak ada apa-apa. Oh tak jadi. Okay. So betul lah sebab dia bahagi dua function yang berbeza. So you cannot straight away integrate. Awak kena pakai teknik. Nak pakai apa ni? Let you ke Lopet? Saya guna Lopet. Lopet ni. Oh, Saya guna pakai Lopet. Oh pakai Lopet. Ada orang lain pakai let you ke? Tak ada. Diam tanda. Soalan bawah. Dia memang hari ni Ayu dengan Nisa je yang dalam kelas saya. Razik di hujung-hujung. Okay, kita terus pakai Lopet lah. Saya ikutlah cadangan tu. Pakai let you sebenarnya tak boleh settle pun. Okay, pakai Lopet. So, you kita akan jadi apa? Akan jadi ln x. Very good. U is ln x. Du will be 1 1 over over x. x. dx. Okay. dv akan jadi 1 over x squared. oh. So itu dia Azizul dah nak muncul. Okay. V dapat berapa Azizul? V jadi negatif 1 over x. Negative 1 over x. Good. Okay. So kita dah boleh dah masuk dalam awak punya integral. So dia akan dapat uv minus v du. Kita dapat negative 1 over x ln x minus integral of and then, boleh terus integrate lah tu. Boleh lah kan, dia jadi benda yang atas balik je. So, awak integrate lah macam biasa. Jangan lupa kat sini plus C tak muncul sebab dah ada limit. Letak limit yang ada kat hujung. Okay. Lepas tu? Lepas tu kira lah. Okay, lepas tu kita kira lah. Masuklah limit satu-satu. So, kita akan dapat negative 1 over 4 ln 4 minus 1 over 4 minus V. Masuk je. Ni macam awak dah belajar kat topik 1. Ini dah jadi kosong. Lepas tu boleh tekan calculator tak? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh tekan calculator ni? Tak boleh. Saya tanya, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh kot. Tekan je lah. Oh, jawapan kat belakang dia bagi apa? Dapat berapa jawapan? Dapat 0.40346. Oi. 0.403426. Kita calculator. Yes. Semua orang buat jawapan macam ni ke? Setuju? Setuju. Setuju. Buat macam ni. Sebab kau tengok jawapan belakang tu. Sama-sama kita terjelombong weh. Cannot. Tak boleh. Ini jawapan belakang tu dia menipu anda je. So kita kena tinggal jawapan ini je. Oh sebab dia nak exact value. Yes, dia nak exact value. Saya dah pesan kalau exact value dia mesti nilai tepat. Nilai sebenar. Kita punya perpuluhan tu kalau perpuluhan yang stop then yes 0.5. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau awak ambil yang ni tadi, awak dah bundarkan dia kan? Betul tak? Betul. Dalam calculator
Bila awak bunda, dia dah tak jadi exact value lah. Awak dah bunda kan dah jawapan awak. Tak jadilah nilai tepat. So nilai kita kena yang ni. Tak boleh yang lain lah. Kalau kat situ tiba-tiba nak factorize pun boleh lah. Dia tak adalah. Dia sama masuk je. Tapi kat sini kalau tiba-tiba nak factorize 1/4 tu keluar, boleh je lah. Dia tak salah. Tapi dia tak adalah membantu apa-apa pun. Boleh je kalau nak simplify lagi jawapan macam tu. Tapi sama dan sama maksud dengan ni lah. Maksudnya ln 4 tu still ada. Dia tak boleh tiba-tiba dia dah hilang kat situ. Ln tu tak boleh hilang lah. Sebab bila ln tu awak tekan calculator dia dah muncul dah perpuluhan-perpuluhan tu. Tak jadilah exact value dia. Okay. Okay. Alright. And then barulah kita pergi kat bahagian B. B tu tadi untuk trapezoidal. Okay. So A dia berapa kat sini? Bila awak nak start trapezoidal? 1. A1 good. B? 4. 4. 4. And? Dia kata 4 sub interval. So 4 juga. So kat situ dia dah ada dalam soalan 4 sub interval. So maksudnya kita punya N pun 4. Okay. So your H would be? Dapat berapa H? 0.75. 0.75 ataupun 3/4 lah. Okay. Lepas tu buatlah table kan. Start lah masuk table. Awak masuklah awak punya function tu dalam calculator. Yang ni ada masalah tak? Semua orang berjaya tak? Masukkan function dalam calculator. Berjaya. Ya. Tiba-tiba rasa semester 2 ni kita punya calculator tu macam lagi banyak function kan? Betul ni. Rasa berbaloi lah ada calculator tu Dekat sini banyak lah awak nak pakai. Dapat berapa seterusnya? Saya malas nak tekan calculator. 1.75 lepas tu? 2.5. 2.5. Lepas tu? 3.25. Okay. And then last one 4 lah kan? Okay, dia mesti berhenti kat situ. Okay, macam biasa double check, make sure this is your A, this is your B. Gap awak mesti betul 0.75. Just nak to make sure kita tak nak kita salah masuk calculator je. Itu je. And then last part ini mesti awak punya N. Okay. Sebelum awak pergi menyalin nilai Y lebih jauh tu. Okay. Y yang pertama, Y ingat dapat berapa? Cos. Sifar. Kosong lah kan? Ln 1, kosong. Okay. And then Y1? 0.182. 7. 3. Soalan minta berapa desimal? 4. 4. 4 ke? Dia dah cakap ke? Dia tak Tak cakap. cakap Tak ada. pun. Dia cakap biasanya 3. Kalau arahan umum soalan 3 desimal. So awak bagi 4 desimal cukup. Okay. Y2? 0.1466. Okay. Y3? 0.1116. And then Betul last ke? Y? Tak tahu, saya salah je ni. Saya ikut je. Betul. 0.086. Lagi nak 6. Ya. Betul tak semua orang? Betul. Setuju. Okay. Setuju. Betul. And then total yang kat bahagian belakang ni dapat berapa? 0.4409. Betul tak semua orang? Betul. Betul. Okay, setuju je semua orang hari ni kan. Saya masih curious Setuju. dengan si siapa? Tok Imam Pak Bilal kita dengan si Faiz yang sangat senyap tu. Saya dia dengan saya Ajul. Oh, dia agak ke? Baiklah, okay. So, kita punya trapezoidal rule sekarang dah jadi. So, H/2, 0.75/2. And then, buka lah bracket. Ini masuk je formula ni, jangan salah lah.
Salin je balik. Jangan salah formula lah. Rasa saya tak ada salah lah kat sini. Awak takkan confuse lah siapa nak kena darab, siapa tak kena darab kan. Okay, dapat berapa jawapan? 0.3632. 0.3632. 5, 6, 3. 3, 6, 3, 2. Yeah. Okay. Okay, settle lah di situ. Okay. Nampaklah beza kan? Kalau kita pakai approximate dapat 0.36 je area tu. Tapi tadi kalau kita kira nilai sebenar, awak tekan kalkulator lah yang lon-lon tu 0.40. Adalah beza dia sikit kat situ. Itu beza nilai sebenar dengan approximate. Okay. Kalau exam kadang-kadang dia tambah lagi. Saya yang tambah soalan kat sini. Soalan ketiga dia tambah. See? Find error. Kita kena cari ralat kat situ. Macam mana kita nak cari ralat error? How do we find error? Parallax. Nah, Ambil desimal lagi panjang, tolak desimal yang kita dapat. ambil desimal lagi panjang, tolak desimal. Tak, saya nak cari error. Soalan nak cari A tu error. Aha. tolak soalan B tu. Yes. Good. Ni korang punya common sense je sebenarnya kan. Kalau kita nak cari error, exact value kena tolakkan dengan approximate. Make sure benda tu kat dalam modulus lah sebab biasanya kalau error untuk matematik dia always positive value. So sebenarnya tak kisah pun approximate nak tolak exact ataupun exact value nak tolak approximate. Mana siapa tolak siapa dia tak kisah, yang penting ada modulus awak letak kat situ. So awak akan dapat positive error lah. So kalau untuk soalan ni dia nak cari error tadi, kita ambil je lah jawapan kat part A. Jawapan kat part A tadi apa? 1/4 negatif. 1/4 3 minus ln 4. Minuskan dengan jawapan kat part B tadi. Tolong kira dapat berapa? 0.0402. Setuju semua orang? Setuju. 0.0402 Itu dia punya error. Okay. So saya sambung lagi. Soalan D. How do we reduce the error? Sekarang ni kita punya error 0.04. Macam mana saya nak kurangkan lagi? Tak nak 0.04 nak jadi. Lagi sikit je error dia. Macam mana kita nak kurangkan error tu? Ralat tu. Cari X note yang lagi tepat. Cari X note. Mana kita ada X note? X note mana? Tambahkan decimal places. Tambah sekali decimal places. Kat mana? Kat calculation atas ni kah? Calculation kat B. Kat table ni kah? Ya. Boleh. Okay. Macam mana? Okay, betul dari segi konsep tu kita dah macam nampak sikit kita nak tambahkan lagi decimal places tu. Macam mana kita nak tambahkan lagi decimal places tu? Kira balik. Kita kurangkan range dia. Kurangkan Apa range. Tak tahu. Okay, saya ulang balik. Okay, kalau konsep yang trapezoidal ni tadi semalam kita, bila semalam ke? Kemarin saya dah ceritakan. Dia sebenarnya hasil tambah trapezium tu. Trapezium tu datang daripada bentuk graf yang kita dah potong-potong. Betul? Ingat? Ingat. Sekejap saya try buka balik. Kalau nota sini kot. Ni kat sini bentuk-bentuk tu. Okey. Sekarang ni kita dapat error-error tu kenapa? Sebab macam contohlah yang gambar nombor 2 ni kan. Yang bulat nombor 2 ada gambar ni. Okey. Benda tu tak adalah bentuk macam betul-betul trapezium kan. Tapi kita assume dia bentuk trapezium. So dia adalah error-error sikit kat situ, curving-curving tu. Okey, macam mana saya nak kurangkan ni curving-curving tu punya error?
Potong banyak. Tambahkan dia punya belahan, selang-selang dia tu tambahkan. Very Nilai good N lah. tadi siapa Razi. Awak ni jawab betul tu. Awak kena tambahkan lagi bilangan strip tu. Increase awak punya strips ataupun increase awak punya sub interval. Maksudnya kita kena tambah bilangan N lah. Bila strip bertambah, sub interval kita bertambah, bentuk satu-satu tu lagi exactly nampak bentuk trapezium lah. Tak adalah yang curving-curving tu. So, error kita akan berkurang. Inilah standard-standard soalan yang biasanya kalau orang kata hot-hot sikit di PSPM, benda-benda sinilah. Macam mana nak reduce error? Apa itu error? Error tu nak cari macam mana? Macam itulah dia adalah terselit-terselit sikit. Tapi markah tak banyak ni. 1-2 markah je biasanya. Okay. Clear ke? Untuk trapezoidal saya tunjuk satu contoh je ni sebab saya rasa dia macam senang sangat. Masuk calculator terus dapat jawapan je kan? Betul tu, betul. Okay, topik ni memang topik senang pun. Most of the time orang selalunya student memang score markah penuh kat topik ni. Dia takkan buat silap lah kat topik ni. Okay. Ada apa-apa soalan untuk topik 3 yang lain? Tak ada. InsyaAllah Tak boleh. ada. Okay je. Alright, kalau okay, saya nak, nanti kejap lagi saya akan post kat GC. Saya nak semua orang hantar topik 3 ni kat GC. Boleh? Bisa, Miss, bisa. Okay. Untuk Emma, saya tak sempat berkenalan. Okay, dan nak ujung kelas saya pun nak kenal dengan dia. Betul lah panggil Emma. Betul. Emma dari mana Emma? Asal negeri mana? Asal Sarawak. Asal Sarawak. Okay. So kalau untuk Emma, sekarang ni saya nak tahu lecturer awak masih ada bagi tutorial tak? Masih dia ada bagi kerja ongoing ke yang awak kena settlekan? Tak ada. Tak ada okay. So awak go dengan saya je lah. Kerja yang saya bagi awak follow je lah Okay. Okay. Alright. So yang lain semua hantar kerja kat GC. Emma macam biasa hantar kerja kat Google Form. Nanti kejap lagi saya bagi link jugalah lagi sekali. Nanti awak dah lupa dah link tu kat mana. Okay. Okay. Alright. So that's all for today. Kita jumpa lagi minggu depan lah. Okay. Alright. Okay, Okay. Thank you class. Thank you. Saya terlalu. Thank you. Okay. Alright. Bye. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sama.